Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Muhammadiyah Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Status harian normal baharu COVID-19. 6 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 1 kes dalam kategori 5. Sementara itu 1,003 kes sembuh kemarin dan 1 kes kematian dilaporkan. Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 75.7% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.3%, manakala 2.9% bagi 4 dos vaksin. Di negara Brunei Darussalam, penyakit kardiovaskular terus menjadi penyebab kematian kedua tertinggi selepas penyakit kanser dan menyumbang hampir 32% kematian pada tahun 2019. Salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular di negara ini selain hipertensi, diabetes mellitus, obesiti dan merokok ialah hyperlipidemia. Berucap pada Majlis Perasmian Buku Garis Panduan Hyperlipidemia Kebangsaan 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menekankan pentingnya pengesanan awal dan merawat pesakit yang berisiko. Buku Garis Panduan tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesihatan dan Persatuan Jantung Negara Brunei Darussalam. Majlis perasmian berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. This guideline encourages healthcare professionals to regularly screen patients for hyperlipidemia and to make use of verified international risk factors calculators to aid in their eventual treatment strategy. The guideline also emphasizes the importance of maintaining a healthy lifestyle and diet as part of the treatment of hyperlipidemia. Majlis diteruskan dengan penyerahan buku garis panduan tersebut kepada perwakilan daripada hospital dan institusi penjagaan kesihatan di negara ini. Garis panduan itu menyediakan kaedah untuk para doktor, jururawat, pengamal kesihatan bersekutu bagi mendiagnosis pesakit apabila pesakit mempunyai kadar kolesterol yang tinggi yang memerlukan pemeriksaan serta rawatan yang disyorkan bagi mengurangkan risiko serangan jantung dan strok. Prin Plus Sendirian Berhad kemarin menyambut ulang tahun kedua penubuhannya dengan majlis solat hajat dan doa selamat. Majlis diadakan di surau kampus Prin Plus Sendirian Berhad di Brakas. Hadirin berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi lembaga pengarah. Sejak ditubuhkan pada Julai 2020, Prin Plus telah berkembang dan banyak usaha dilakukan dalam penambahbaikan dan kecekapan berterusan dalam menyediakan pelanggannya dengan perkhidmatan dan kualiti yang lebih baik. Indeks Perdagangan Barang Antarabangsa IMTI bagi tahun 2021 menunjukkan peningkatan ekspor sebanyak 62.8% dan kenaikan import sebanyak 57%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS dalam siaran media yang maklumkan IMTI mengukur perubahan tahap nilai unit dan volume barang ekspor dan import negara Brunei Darussalam dan rakan perdagangan di seluruh dunia. Sementara itu, terma perdagangan bagi ukuran kuasa beli ekspor dan import negara Brunei Darussalam pula mencatat peningkatan 43.9% pada tahun 2021. Nilai unit barang ekspor adalah lebih tinggi berbanding barang import. Penyumbang utama pertumbuhan positif tersebut adalah daripada bahan kimia sebanyak 37.3%,
Pada tahun 2021, peningkatan ekspor adalah disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor sebanyak 50.1% yang disumbangkan oleh peningkatan indeks bahan api galian, bahan kimia dan makanan disebabkan kenaikan harga di pasaran dunia. Indeks volume ekspor pula menurun sebanyak 10.9% pada tahun 2021 berbanding 2020 dengan penurunan jumlah kuantiti barang yang diekspor ke luar negara. Jumlah import pada tahun 2021 pula meningkat 57% disebabkan oleh peningkatan indeks nilai unit import sebanyak 4.3%. Kenaikan indeks nilai unit import disebabkan oleh indeks bahan api galian, minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran dan indeks pelbagai barang keluaran kilang. Peningkatan indeks nilai menunjukkan kenaikan harga dari pasaran luar. Indeks volume import menurun sebanyak 12.5% pada tahun 2021 berbanding 2020. Laporan penuh IMTI 2021 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES yang tertera. Persatuan Gerakan Ibu Tunggal PGIT mengadakan mesyuarat agung buat kali pertama bagi tahun 2022. Mesyuarat agung berkenaan diadakan bagi melantik majlis tertinggi yang baharu. Hadir Dayang Hajah Nur Rahmat binti Sidin, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Pengakap Perempuan. Persatuan tersebut ditubuhkan pada 8 Disember tahun lalu dan setakat ini mempunyai lebih 100 orang ahli dari seluruh negara. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Marang menganjurkan majlis pelancaran bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kali ketiga. Ia diadakan bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Majlis disertai oleh 102 orang pembaca yang terdiri daripada Jawatan Kuasa Takmir, Ahli Muslimah Al-Ma'wa, para belia Al-Maqwa dan belia wanis Al-Ma'wa, para jemaah dan penduduk Kampung Batu Marang dan sekitarnya. Majlis antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim antara penduduk di samping mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pendigitalan ekonomi dan kewangan Islam kontemporari serta artikel ilmiah dalam bidang ekonomi, perbankan, kewangan, pengurusan dan keusahawanan antara yang diketengahkan dalam buku Digitalizing Islamic Economic and Finance dan buku Islamic Economics International Referred Journal. Buku terbitan Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA itu diterbitkan dalam bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa Arab. Buku pertama adalah buku mengenai Digitalizing Islamic Economics dan buku ini mempunyai 7 penulis dan apa yang kita dapat rumuskan di sini, penulisan buku-buku ini adalah merupakan satu elemen yang sangat penting di mana mereka para penulis telah pun memberi satu fresh look, satu perbincangan yang sangat menarik dan juga baru